Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara nak uji sama ada kapasitor ni, saya tunjuk yang kecil ni dulu lah. Sama ada kapasitor ni boleh digunakan ataupun tidak. Okey. Alat pertama yang kita nak gunakan adalah ni. Korang tahu tak benda ni? Sekolah mesti pernah pakai. Tahu tak apa nama dia? Mikrometer. Apa dia? Mikrometer Bukan makrometer. Makrometer lain. Emitter. Okey, apalah. Nama dia multimeter. Nampak tak? Nampak tak? Oh, Multimeter. Makrometer tu nak buat ukur. Itu teknologi workshop. Korang ni dah salah subjek lah. Okey, ke rindu dengan Cik Zainuddin? Kalau kelas Cik Zainuddin teknologi workshop, dia nanti pakai micrometer. Yang ni kita akan gunakan multimeter. Kenapa dia panggil multimeter? Sebab dekat sini dia ada boleh tengok voltan arus ulang-alik, ni voltan arus terus. Sini boleh cek kerintangan, sini cek arus. Jadi dia boleh cek macam-macam lah. Okey, dia boleh cek macam-macam. Macam-macam dia boleh cek. Jadi sebab itu dipanggil multimeter. Okey. Untuk nak cek kapasitor ni dekat dalam multimeter, sebab dia ada pelbagai, multi tu pelbagai. Jadi kita akan pilih mode ohmmeter. Okey, ohm. Ohmmeter. Ejaan dia OHM. Nampak ke tak ni? nampak. OHM. Ohm. Tapi sebab dia meter, tambahlah meter belakang dia. Ohmmeter. Dia punya simbol dia macam ni. Simbol omega. Okey. Tu ohmmeter. Tengok dekat multimeter tu ada simbol macam tu, kita akan pakai. Okey, dekat multimeter ni tengok dia ada darab 1, darab 10, darab 100, darab 1K. K hari tu saya cakap apa? Kilo. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak K tu apa? Hello? Kilowatt. Kilo ohm. Yelah, kilo tu apa? Darab berapa? 1000. Ya. Sebab kalau nak tulis darab 1000 sini terus penuh, tak muat. Jadi tulis K. Macam ni 10K maknanya 10,000 lah. Okey. Jadi kalau nak cek untuk kapasitor, biasanya kita akan pergi darab 1. Tapi ingat untuk cek kapasitor gunakan multimeter, kita tak peduli pun bacaan dia berapa. Okey, kita tak peduli bacaan berapa. Sebab multimeter sebenarnya dia tak, kalau kita ambil dia punya probe ni, pasang kat sini, atau meter ni tunjuk, dia tak tunjukkan bacaan berapa microfarad. Dia kalau nak tu kena gunakan kapasitor meter. Saya pernah bagi tahu kapasitor meter ni dia harga dia lebih, biasanya lagi mahal. Okey. Jadi untuk multimeter kita hanya cek untuk tak elok boleh digunakan atau tidak. Konsep kapasitor dia adalah simpan cas. Dia akan masukkan cas dalam, dia simpan, digunakan, dia akan lepaskan. Dia ni yang sekejap je lah. Kalau macam bateri boleh supply lama-lama. Kapasitor dia jenis yang simpan sekejap, lepas tu lepas. Simpan sekejap, lepaskan. Jadi dia charge, discharge. Okay, jadi bila kita pasangkan dekat multimeter tu nanti, ambil probe tu, positif negatif tu kita pasang, kita lekatkan dia. Nanti bacaan dekat sini, dengan syarat kita kena set dengan ohmmeter ni darab 1, sebenarnya darab 10 pun boleh. Okay, kita akan setkan kat situ. Nanti meter ni, jarum dia akan bergerak naik, lepas tu dia turun balik. Masa naik tu dia tengah cas, lepas tu dia dah penuh, dia akan turun. Kalau dia bergerak macam tu, maknanya kapasitor tu okey. Okey, saya nak check. Okey, saya minta tolong Cik Fawaz lah, tolong ni. Okey, korang nampak? Saya jarakkan sikit. Tapi saya kena tunjuk meter kan, baru ni. Okey, korang, pertama korang nampak meter ni? Nampak? Saya nak Nampak.
Okey, perhatikan meter perhatikan meter. Tak payah perhatikan ni. Korang percaya je lah Cik Fawaz akan letak tu betul-betul, dia tak tipu. Okey, korang tengok meter dia. Okey, cuba tengok. Tengok Okey, nampak dia tak bergerak. Dia tak payah lepas-lepas. Tak dia betul-betul. Okey, tengok. Jarum dia bergerak tak bergerak? Tak. Tak bergerak. Okey. Tak bergerak Kan saya cakap kapasitor ni dia simpan cas tau. Bila dia simpan cas, dia kalau dah penuh, kan saya cakap masa dia simpan cas dia akan naik macam tu. Nanti dia dah penuh dia akan turun. Bila dia penuh, dia dah tak boleh simpan cas lagi sebab dah penuh. Okay, jadi kalau nak test, sepatutnya kapasitor ni positif dengan negatif dia kita kena shortkan. Ni sentuhkan dia dulu. Kena sambung. Nampak? Saya shortkan dia. Saya shortkan dulu. Saya shortkan kapasitor ni, positif negatif dia saya shortkan. Saya bagi sentuh. Okey. Bila kita shortkan dia, tu namanya discharge, dia akan buang cas. Okey, sekarang check balik. Tengok kat meter. Gerak tak gerak? Hello? Cik, Gerak. gerak ke tak? Tak. Tak gerak. Okey, sekarang saya pun jadi macam kenapa sebenarnya. Okey. Ni. Okey, sekejap Korang boleh ni sekejap. Saya nak buat sendiri. Okey, saya sendiri buat Nanti dulu. Dia kalau kita dah test berkali-kali tak jadi, korang pun boleh faham lah apa keputusan dia. Bisa. Okey, dari tadi korang tengok dia tak bergerak kan? Tak bergerak. Okey. Ini contoh dia tak bergerak. Nanti saya beritahu. Sekarang yang saya ada kat sini kapasitor pula. Kapasitor untuk kompresor. Sekarang ni saya nak test kat sini pula. Korang nampak kapasitor dia bergerak tadi? Nampak. Sekejap. Saya discharge balik. Okey. Saya letak balik Korang tengok meter dia tau. Nampak tak? Nampak. Dia mula-mula dia pergi maksimum, lepas tu dia sekarang dah makin kurang kan? Betul tak? Betul. Okey. Jadi ini adalah salah satu contoh bahawa kapasitor ni boleh digunakan. Maknanya dia baik lah. Okey, dan kalau tengok ni dekat multimeter saya setkan dia darab 10K. Okey, saya test kat darab 1 tak jadi, 2 darab 10 tak jadi. Okey, mungkin sebab bacaan dia tu tak cukup, meter tu tak cukup jadi tak bergerak. Okey. Sekarang ni tadi saya dah check. Sekarang saya cuba letakkan balik. Korang sambil tengok meter Tengok meter. Pause belakang sikit bagi nampak. Eja sikit lah. Korang nampak jarum tak? Okay, dia tak nak main mau. Okay, saya tekan je lah. Korang percaya je lah dia pegang ni. Okay, tengok. Jarum dia naik tak? Gerak kan? Tak gerak. Okey. Jangan bila kita test kapasitor tadi okey ni asal tak jadilah.
Okay, saya nak buat ni. Dia tak bergerak. Baik, Cik Rahmat cakap kalau pakai multimeter letak kat sini dah set dah okey pun dia tak gerak, biasanya dia rosak. Okay, jangan terus buat keputusan macam tu. Saya dah bagi tahu tadi, kapasitor mula-mula kita kena short dulu. Shortkan. Korang nampak ada? Tak nampak Okay, shortkan tentukan dia positif negatif. Okay, lepas saya shortkan, okay, korang perhatikan saya letak ni, tengok jarum. Dia jadi maksimum, jadi macam tadi balik lah. Nampak? Nampak. Oh, nampak. Okay, jadi tu sebenarnya saya dah cakap, kita ni untuk nak kita cuba, mula-mula kita kena discharge dulu. Cara nak discharge, saya dah cakap, sentuhkan positif negatif. Cuba Fawas kau dekat sikit. Kok dia orang boleh nampak sparking tu. Okay, korang tengok tau. Kalau nasi, nampak? Tak nampak? Nampak. Nampak. Yelah, nampak apa tadi? Ikan. Pak. Nampak. Lagi macam best pula ada percikan api Okay. Jadi kalau korang perasan, saya nak shotkan tu, saya tak pegang dengan tangan tau. Sebab saya memang dah tahu ada sparking. Jadi saya nak ingatkan korang, bila test kapasitor macam ni, kita dah charge, lepas tu kita nak shotkan dia balik, buat lagi sekali. Tak ada. Dia tak cukup. Okay. Saya nak ingatkan bila kita nak discharge kapasitor, jangan ni, walaupun ni kecil ni, korang pergi pegang kabel dia ni, pegang macam tu, korang terkena sparking. Sparking tu tengok pakai mata dia, pegang pakai tangan boleh rasa ada current dia. Cuma current dia sekejap dia pump macam tu je. Macam percikan api tadi tu lah, dia pump sekejap je. Okay. Adik saya pernah buat ni demam. Jadi tahu je lah awal-awal. Kalau mungkin korang jenis yang tahan kan. Pegang mungkin rasa pump macam tu je lah. Tapi kalau dia tahan, saya takut boleh demam. Ataupun terpaksa dikejarkan ke hospital sebab ada arus kan. Pasal bila dia simpan macam boleh pump, tapi sekejap dia tak lama. Dia macam tak sampai sesaat pump macam tu. Itu kegunaan dia. Okay. Jadi kalau yang kecil ni pun boleh tahan ke? Sebab itu kalau orang parti tadi saya shotkan, saya pakai screwdriver, saya shotkan, sentuhkan dia positif negatif. Macam tu. Kita lagi. Okay, dia makin turun. Di tengah secas ni. Okay. Ini adalah kapasitor tu masih boleh digunakan. Okay, katakan dia dah maksimum macam tu, dia dah tak boleh naik lagi. Okay. Lepas tu kita datang nak alih, nak test balik. Memang meter tu takkan bergerak sebab dia dah penuh dengan cas. Meter tu tak akan bergerak. Kalau tak ingat yang saya cakap kena shortkan dulu, dia terus kata kapasitor ni tak ikut. Tapi tak boleh lah. Saya dah pesan sebelum nak test, kita mesti shortkan dia dulu. Okey. Kecil ni tadi ada satu kali tu besar tu kan. Okey, jadi kita test pula yang kecil ni. Nak check betul ke kapasitor yang kecil ni dah tak boleh digunakan. Okey. Saya dah shortkan dia. Meter, perhatikan meter sekali Okey, nampak dia bergerak tadi tak? Nampak ke tak? Hello. Nampak. Dia tak sampai habis kan? Tak habis lah. Saya nak hijau lah. Saya tukar tadi darat 10K. Sekarang saya pakai darat 1K. Tengok naik tak? Okey, saya sentuh lagi Okey, tengok meter. Dia gerak sikit ya. Ni lain tau, ni saya shortkan.
tak boleh, memang kena darab 10K. Saya dah buat darab 10K. Jadi tengok jenis kapasitor. Okey. Nampak yang tadi? Dia naik turun. Saya siapkan. Nampak? Boleh ya? Nampak. Okey. Okey, cuma bila kita pakai multimeter, kalau dah sampai darab 10K, hati-hati sikit. Bila dah darab 10K ni, hati-hati bukan pasal apa. Kalau nak tahu, badan kita ni kan boleh alirkan elektrik dan dia ada dia punya rintangan dia. Bila yang tinggi, contoh tangan kiri saya pakai yang positif, saya pegang probe ni. Tangan kanan saya sentuh. Saya pegang yang hitam pula. Sambil korang tengok meter. Okay, ada bacaan. Sebab badan kita sebenarnya ada rintangan elektrik juga. Jadi kalau sebaiknya bila dah sampai pakai dah 10K, kita kalau boleh jangan pegang komponen tu dengan jari kita. Sebab takut bacaan dia salah. Bacaan sebenarnya macam ni kan. Bacaan yang dia bagi bacaan kat badan kita. Bukan bacaan komponen. Jadi sebab tu macam tadi saya tunjuk, saya tak nak pegang dengan tangan. Macam kalau kecil pun sebelah lagi saya sentuh tak kena. Macam ni kan, nampak? Baru jadi meter tu. Itu antara benda-benda yang korang kena jagalah bila buat pemeriksaan komponen elektrik. Tapi kalau boleh jangan kita pegang lah mana-mana terminal ni dengan tangan kita sendiri. Kita kena tahu benda ni 240 volt. Takut nanti ada efek lah. Okay. Sekali lagi. Okey, kita maksimum macam tu. Tadi saya gunakan multimeter yang jenis apa nama ni? Okey, multimeter kalau dia jam kita panggil dia multimeter. Siapa tahu? Multimeter ada digital dengan satu lagi? Tak tahu. Tak tahu turun cakap tak tahu. Hello? Macam cakap sorang-sorang. Tahu. Tak tahu. Okey, ni multimeter, satu digital, satu lagi analog. Kalau analog dia jarum lah. Macam yang kita pakai ni, ni adalah multimeter analog. Dia pakai jarum. Okey, ni saya nak tunjukkan pakai digital. Okay, digital dia pakai nombor digit macam ni, kita panggil dia multimeter digital lah. Juga dia ada banyak kat sini. Okay, macam ni berapa ohm, nampak tu simbol ohm. Okay, yang sebelah sini voltan, yang sebelah sini arus. Jadi macam ni saya ambil dia 2K lah. 20K pun tak apa. Okay. Contohnya bila saya sentuh, dia jadi macam tu lah, bacaan kosong. Maknanya tak ada rintang. Okay, sekarang saya nak cuba check dekat kapasitor. Okay, ni saya shortkan dulu macam biasa. Okay, korang perhatikan perhatikan awas bagi angle yang nampak digital sekali. Korang tengok bacaan saya sentuh ni nanti, korang tengok dekat bacaan dia tu. Apa berlaku? Dia macam tu tau. Jadi bila macam ni, kita rasa macam susah sikit nak dapat tahu bahawa kita ni boleh pakai ke tidak. Kalau jarum, kita nampak dia snap. Kalau digital macam ni, dia keluar nombor macam tu, kita pun macam sebenarnya okey ke tak okey ni. Okey, nampak tak kenapa saya kata kalau untuk kapasitor saya suka gunakan multimeter yang analog. Digital ni dia digunakan tapi pada saya susah sikit lah. Kalau dah biasa guna, dia faham, dia tahu. Tapi kalau tak biasa, tengok tu kita susah nak bezakan. Macam ni, macam mana? Tak tahu. Sedangkan kita dah test tadi kapasitor ni elok. Okey. Itu salah satu sebab kenapa untuk test kapasitor saya sarankan gunakan yang analog, bukan yang digital.
Okey. Jadi masa kat bengkel nanti kalau buat amali, saya perhatikanlah. Kalau kau nanti saya tanya kau nak buat apa ni? Cek kapasitor cek, orang cakap. Tapi saya tengok orang gunakan multimeter digital. Saya perhati je lah. Saya tak cakap salah, mungkin kau orang dah expert. Tapi kalau kau pakai analog tu, sepatutnya lebih mudah lah. Saya sendiri suka pakai analog. Boleh je digital. Cuma, okey kat sini saya ada dua jenis multimeter yang digital. Tu satu. Okey, ni lagi satu. Okay, dudukkan dia kat sebelah-sebelah. Okey, okey, ni satu, ni satu. Okey, bezanya yang ini dia cuma boleh ambil voltage, ohmmeter, ketimpangan, frekuensi dengan arus. Okay, tapi untuk yang ni, sebelah ni, dia boleh ambil ketimpangan ohm lah. Boleh ambil voltan, dia boleh ambil voltan juga. Ni voltan arus terus, ni voltan arus ulang-alik. Lepas tu kat sini dia boleh cek arus, dia boleh cek arus juga, arus terus, arus ulang-alik. Untuk yang model ni dia boleh cek kapasitor. Nampak tu ada F microfarad. Nampak? 2 microfarad. Makan sikit. Nampak ni? 2 microfarad, 20 microfarad. Okay, jadi kebetulan saya bawa multimeter yang boleh cek kapasitor. Okay, jadi ni saya nak tunjukkan adalah multimeter yang boleh cek kapasitor. Okay, saya pusingkan dia. Contoh untuk kapasitor yang ni tadi kita tengok dia tulis kat situ 1.5 1.5 microfarad. Nampak makan sikit. Dia tak boleh fokus. Okey, 1.5 microfarad. Jadi sini maksimum mesti 2 ataupun lebih lah. Jangan ambil yang 20 nano, 200 nano. 200 nano ni 0.an tau. Jadi dia lagi kecil. Okey, jadi cara guna dia kat sini, dia tak guna untuk yang model ni, dia tak boleh pakai yang ni. Dia ada dekat sini, dia ada lubang untuk cek kapasitor saja. Jadi saya dudukkan kat sini. Untuk belakang sikit bagi nampak nombor dia. Okey, patutnya dia akan bagi bacaan 1.5. Nampak tak? Lebih kurang lah. Dia tukar-tukar. Nampak tak nampak? Hello? Nampak. Okey, ini salah satu contoh kalau cek guna multimeter yang boleh bagi bacaan berapa kapasitor. Okay, untuk yang besar ni saya terpaksa modify sikit lah. Saya cabut ni dan saya cocok kat sini. Harap tak rosak lah. Saya cocok. Nanti tak nampak tu lah. Okay, kita cuba test yang besar pula. Jangan tadi dia kata 30 jadi saya kena tukar besar sikit. Okay, saya sentuhkan kapasitor ni Okay, saya rasa dia tak boleh nak bagi bacaan yang bagus sebab untuk nak test kapasitor multimeter tu dia mesti ada bateri yang cukup sebab kan dia nak masukkan cas. Dekat sini dia ada komplain, nampak tadi ada ikon bateri kan kat atas tu. Dia dah komplain bateri multimeter ni dah kurang. Tapi macam tu lah, mana dia ada bacaan dia boleh bagi. Boleh tak? Test kapasitor ni boleh tak? Nampak? Boleh. Nampak? Cuma macam biasa saya galakkan kalau test kapasitor gunakan yang analog. Senang lah. Sebab multimeter jenis analog ni saya rasa mana-mana komen pakai macam ni. Korang pergi bengkel kereta pun dia pakai multimeter macam ni. Dia nak test fuse ke apa kan. Dia orang pakai multimeter macam ni. Kalau yang digital tu susah sikit lah. Walaupun korang tengok macam best kan sebab dia nombor digital kan. Boleh